sehat-sehat berada di rumah. Ini panjang masa kamu berada di rumah, dan juga mungkin kamu punya tumpuan konsentrasi dalam pelajaran walaupun kebanyakannya secara online, begitu tidak membosankan dan menyeronokkan. Bila lagi kan berada di rumah sambil belajar, inilah kesempatan ya. Gimana sekalipun, saya harap komitmen kamu semasa menghadiri kelas online ini adalah sepenuhnya, perhatian sepenuhnya. Dan jika ada soalan, jika ada pertanyaan ataupun percambahan pikiran, brainstorming dengan kawan-kawan, dipersilakan bila-bila masa. Oke? Jangan sampai idea bertanya dan ingin tahu itu hilang begitu saja. Nanti itu sangat berharga. Nanti hilang pula masa-masa dan nilai-nilai berharga dalam kamu punya creativity untuk bertanya. Oke? Jadi malam ini kita akan bincangkan tentang vision. Ya, vision. Kalau mengikut buku kamu yang baru, itu muka surat 90. Jadi secara umumnya pada masa dahulu manusia telah menggunakan pakaian dan pelbagai jenis perhiasan juga. Sebab pakaian dan perhiasan itu kadang-kadang terlalu akrab. Ada pakaian, ada perhiasan. Oke? Sebab pakaian dan perhiasan ini sebenarnya pada sejak zaman dahulu kala lagi dijadikan sebagai satu alat ataupun simbol yang melambangkan sama ada dalam pekerjaan, ya, pangkat seseorang, jantina seseorang, kekayaannya, ke orang berada ke tidak berada ke, kesehatannya, dan kumpulan yang disertai. Bila saya sebut perkara-perkara ini memang berlegar-legar sudah dalam fikiran kamu secara spesifik. Ya, sebagai contoh, kesehatan. Kalau kita pakai pakaian biasa, kita bermaksud kita berada di luar hospital. Tapi kalau kita pakai kalau di Malaysia ini secara umum kalau pakai pakaian hijau daun pisang lah tu. Dengan desain yang khusus tu, kamu akan tahu bahawa orang ni berada di hospital, sedang sakit, dirawat. Ya? Itu contoh, salah satu contoh. Jadi vision ini tidak hanya terhad kepada pakaian, tetapi juga meliputi barang-barang kemas, gaya rambut macam saya nih. Gaya rambut. Ini gaya rambut seorang guru nih. Pendek, kemas, ya. Dan apa juga yang dipakai oleh manusia. Daripada atas sampai ke bawah. Dan mungkin kamu sudah sinonim ataupun sudah tahu tentang pakaian, contohnya pakaian seragam, uniform. Bila kamu tahu uniform saja, pakaian ini warna dia, ini desain dia, okey, kamu akan cari pula aksesorinya. Jadi kombinasi semua itu, termasuk aksesori, akan menunjukkan identiti. Contohnya unit beruniform apa, pangkat apa, itu semua akan boleh dikesan melalui vision. Perikaan vision. Jadi disinilah secara umum, secara mukadimahnya, betapa pentingnya rekaan vision itu. Okey? Selain itu, vision meliputi gaya dan juga pergerakan badan manusia. Di mana tu? Contohnya dalam sekumpulan penari yang sedang menari lemah gemalai di atas pentas dan sebagainya. Mereka akan memakai pakaian ataupun ditentukan
reka bentuk, rekaan fashionnya. Okay? Sesuai dengan situasi berlakunya momen itu. Okey, apa sejarah fashion ni? Manusia mula menghasilkan pakaian pada zaman batu lagi sebagai alat untuk melindungi badan daripada panas, sejuk dan juga hujan. Itu pada basicnya. Ya. Penghasilan pakaian telah berkembang sehingga menjadi salah satu daripada keperluan asas manusia yang utama ketika ini. Malahan fashion ini juga mempunyai status yang tinggi. Seorang perika fashion juga mempunyai status yang tinggi. Boleh mendapatkan kekayaan. Boleh menjadi seorang yang popular. Jadi dia adalah satu industri yang sangat signifikan dengan kehidupan manusia dari masa ke semasa. Pada era Victorian ataupun Victoria di United Kingdom tahun 1837 hingga tahun 1900. Sesuatu fashion mengambil masa sehingga 10 hingga 15 tahun untuk disebarkan di seluruh negara. Setelah wujudnya sistem perhubungan pada tahun 1900, fashion dapat dikembangkan ke seluruh negara dalam masa setahun. Sudah pada ketika ini tahun 1900 itu dunia ataupun manusia telah melalui fasa industri di mana manusia boleh bergerak lebih cepat 10 kali ganda kecepatannya berbanding sebelumnya. Okay? Jadi apa saja benda-benda baru boleh tersebar dengan begitu cepat sekali. Apalagi ketika ini kan, walaupun di rumah, kamu petik jari saja, tekan sana, tekan sini, kamu sudah dapat maklumat daripada sistem internet, daripada telefon yang kamu pegang setiap hari. Mungkin daripada touchscreen TV kamu yang Android yang ada sistem TV digital, yang touchscreen tu. Jadi, macam yang saya kuliahkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, kamu bertuah kerana berada dalam dunia era maklumat di hujung jari. Okey? So, jangan persiakan jari ini. Dia sangat berfaedah. Okey. Setelah wujudnya sistem perhubungan pada tahun 1900 itu tadi, maka segala benda-benda yang berkaitan dengan fashion, pakaian, aksesori dan sebagainya itu boleh diangkut dengan mudah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi dalam masa yang sama akan menyebabkan perika-perika fashion ataupun pada ketika itu mungkin sekurang-kurangnya tukang jahit boleh mendapatkan peralatan dan bahan itu dengan mudah. Okey, dengan mudah. Apalagi ada di antara tekstil ataupun aksesori ataupun peralatan itu tadi, perhiasan-perhiasan tadi khusus kepada perkara-perkara tertentu. Contohnya untuk golongan bangsawan. Apa pakaian golongan bangsawan? Apa fashion orang golongan bangsawan? Dia mesti berbeza dengan golongan rakyat biasa. Raja, fashion pakaian raja tidak sama dengan fashion pakaian orang-orang kebanyakan. Walaupun dia kaya, tapi kod pakaian untuk seorang pemerintah, seorang raja yang duduk di takhtanya, di singgasananya akan berbeza daripada rakyat biasa. Okey? Contohnya pada zaman Melayu lama dulu dalam Kesultanan Melaka. Okey, dalam Kesultanan Melaka hanya raja sahaja yang boleh memakai pakaian dan juga perhiasan yang berwarna kuning. Khususnya yang berkaitan dengan warna-warna keemasan. Rakyat tidak boleh. Kalau ada rakyat yang memakai sama dengan pakaian ataupun perhiasan raja, rakyat itu dianggap sebagai derhaka. Boleh dihukum. Boleh dihukum, boleh dibunuh. Ini berlaku pada zaman pemerintahan Melaka dahulu.
di mana Tun Mutahir menjadi mangsanya. Kamu boleh tengok sejarah tu. Tengoklah sejarah dia. Bahwa bendahara ketika itu bernama Tun Mutahir telah difitnah. Menempah ataupun membuat pinggan mangkuk yang diperbuat daripada emas. Itu sebenarnya sudah boleh dikatakan menyamakan kedudukan dia dengan raja. Dan dia difitnah bercita-cita untuk memberontak, menderhaka pada raja dan mengangkat dirinya sebagai raja. Akhirnya dia dihukum bunuh. Itu betapa besarnya pengaruh vision itu. Di sana kamu kena ambil kira. Okey? Nanti dalam soalan peperiksaan, hujahnya seperti itu. Jangan hujah exam kamu baru-baru ni. Nanti saya akan komen berkaitan dengan exam kamu. Okey? Pengeluaran pakaian semakin berkembang semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua yang dipelopori oleh ramai pekerja wanita. Kenapa pakaian berkembang pada ketika itu? Kain banyak digunakan. Sebab banyak pakaian digunakan untuk untuk dijahit untuk kegunaan tentera. Ya. Di England, cara-cara membuat pakaian diperkenalkan untuk menghasilkan pakaian yang murah, mudah dan dapat dihasilkan dengan pantas. Jadi pekerja wanita pada masa itu telah menghasilkan pakaian yang praktikal dan disesuaikan dengan fashion terkini, gaya rambut dan kecantikan diri, dan sama ada pada kegunaan harian ataupun pada majlis kerajaan. Okey. Apakah fungsi fashion dalam masyarakat? Ini penting nih. Sebab beberapa tahun yang lepas soalan ini sering keluar dalam peperiksaan. Yaitu fungsi fashion dalam masyarakat. Fashion, yang pertama, fashion sebagai satu simbol. Saya sudah ada hujahkan sedikit fashion sebagai simbol. Contohnya simbol keagungan, simbol martabat raja-raja, golongan bangsawan. Itu simbol. Warna kuning adalah simbol kebesaran, simbol keagungan, yang dikaitkan dengan warna pakaian itu tadi. Okey. Fashion adalah sebagai satu bahasa, tanda, simbol, dan visual yang disampaikan kepada masyarakat tanpa menggunakan kata-kata. Kita nampak saja orang pakai warna biru tua, pakai cap ataupun pakai bearing, dengan lencana sana lencana sini, dan sini pula ada lencana immigration. Kamu tahu itu adalah pegawai immigration. Bagi PTI itu, dia tahu saya immigration, dia lari. Tanpa cakap. Takkanlah dia tanya dengan pegawai itu, you immigration kah? Tidak, dia nampak saya lencana itu, dia terus lari. Hebat kan? Fashion. Jadi fashion dibentuk daripada pengayaan dari gaya rambut hingga ke kasut yang dipakai untuk menunjukkan identiti sebenar seseorang. Sebagai contoh, ya. Apabila kamu nampak seseorang itu berpakaian seperti seorang tentera, komplit tentera, ya. Tapi kamu percayakah itu tentera? Pasti kamu akan mencari dia punya identiti itu. Dengan pakaian komplit tenteranya, dengan beret, dengan kasut dan sebagainya, dengan senjata mungkin ada lagi. Itu ialah peralatan-peralatan ataupun aksesori yang melengkapkan identiti seorang tentera. Tapi tiba-tiba kamu lihat rambutnya panjang sampai ke bahu, sedangkan dia lelaki. Apa yang timbul dalam diri kamu? Pertanyaan mesti ada. Betul kan dia tentera? Ataupun menyamar, ataupun penjenayah yang menyamar jadi tentera, kan? Itu jadi disiplinnya di situ. Fashion ada disiplin dia, ada kod etika dia, ada dia punya peraturan-peraturan tertentu yang boleh menjadikan dia simbol
yang difahami dengan cepat tanpa dijelaskan lagi, orang nampak saja orang tahu sudah. Oke, dengan meneliti dan memerhati apa yang dipakai tadi, ya, kita akan dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh pemakai tadi. Dalam zaman musim Covid nih, kamu duduk-duduk di ruang tamu, kan? Tiba-tiba datang sebuah kereta, terus parking di depan rumah kamu. Yang keluar ialah orang-orang yang memakai PPE berwarna biru. Apa perasaan kamu? Siapa boleh bagi pendapat? Safik, apa pendapat kamu? Terkejut. Kenapa kamu terkejut? Sebab rasa-rasa dirinya kena angkut pergi hospital, kan? Tanpa berkata-kata, kamu sudah dapat rasa. Itu dia maksudnya. Oke? Vision sebagai penunjuk perubahan budaya. Ini kedua. Fungsi keduanya ialah vision sebagai penunjuk perubahan budaya. Bagaimana masyarakat itu melihat sesuatu keindahan dan keburukan, cara pemakaian adalah bergantung kepada cara penerimaan masyarakat pada masa itu. Oke? Sebagai contoh, pakaian yang indah dilihat berdasarkan kepada peraturan ataupun norma-norma yang diterima baik oleh masyarakat. Kalau dalam masyarakat beragama Islam, norma pakaian ataupun kod etika pakaian yang dianggap sebagai bagus dan okey ialah pakaian yang menutup aurat. Okey? Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang memenuhi keindahan fitrah agama itu sendiri. Ya. Dan cara berpakaian yang buruk pula dilihat sebagai cara berpakaian yang melanggar hukum-hukum agama itu. Contohnya, ini saya bagi contoh lah, bukan orang kata negatif kepada ataupun bias kepada pihak-pihak tertentu, tidak. Cuma sebagai contoh. Jadi kalau pakaian itu mendedahkan aurat, kan, masuk kampung dengan hanya macam pakai spindle, ya kan, jalan sana sini, itu sudah tidak sesuai dengan cita rasa masyarakat. Contohnya kalau di kampung lah, di kampung apalagi, di bandar pun sebenarnya tak. Jadi tidak begitu efektif kalau seseorang itu tidak memahami tentang ini. Jadi kita yang cara terbaiknya lah, apabila kita berpakaian, kita perlu sesuaikan dengan suasana. Dalam masyarakat Cina, ya, masyarakat Cina ya, warna hitam adalah warna untuk kesedihan. Oke, warna hitam adalah untuk kesedihan. Kalau contoh, kalau berlaku kematian, ada orang meninggal, jadi para tetamu yang datang sebenarnya adalah sahabat andai atau kawan karib, kawan-kawan, kenalan yang datang tuh untuk join dengan keluarga yang kesusahan tadi dengan rasa sedih, rasa simpati, ya, turut bersedih atas pemergian orang yang tersayang. So, tetamu tadi pun perlu sesuaikan diri dia, pakaian dia dengan suasana itu, pakai warna hitam. Maksudnya kita sama-sama rasa sedih. Tapi bagi mereka yang tak faham keadaan ini, dia pergi, dia hantam ke rumah saja, dia nampak mana baju yang dia, warna yang dia ada, dia sambar saja. Dia berpakaian merah contohnya, menghadiri kematian orang Cina. Itu sebenarnya bertentangan. Sebab warna merah bagi ya Sarah? Macam menghina lah. Tidak juga menghina, tetapi rasa macam suka. Dia suka orang tu mati.
Sebab warna merah itu bagi orang Cina ialah warna semangat, warna kegembiraan, warna yang bagus. Itu sebab bila masa tahun baru Cina, bila dorang berpesta, warna merah lah yang mereka pakai, menunjukkan kegembiraan. So kamu pakai baju merah untuk menghadiri kematian, kamu seolah-olah kamu itu gembira orang mati. Paham? Itu dia falsafah tentang warna dalam fashion. Ya, ingat tuh. Oke, sosio budaya, ekonomi dan pendidikan merupakan salah satu elemen untuk menilai keindahan dan dibantu dengan pengalaman masa lampau. Sebagai contoh, di Malaysia, baju kebaya yang digemari dan popular pada tahun 60-an, tetapi akhirnya lenyap dengan kedatangan gaya pemakaian barat pada zaman 70-an dan 80-an. Namun fashion kebaya telah diterima dan dipopularkan semula pada abad ini, pada abad yang ke-21. Okey, dipopularkan semula. Ramai yang pakai pakaian yang cantik-cantik, terutamanya yang gadis-gadis kita di sini nih, yang semua masih lagi layak memakai kebaya. Kebaya kan cantik. Sekarang kebaya pun nampak sopan, yang lengan panjang. Okay. Pakai skirt dia. Suka hati kamu lah, kamu kena kasih fit itu kamu punya masalah, kan? Izatul ada pakai kebaya tak? Tidak. Belilah. Nanti bawa pergi sekolah. Seronok. Kawan-kawan tengok. Yang cantik kita tengok lah, tapi janganlah melampau-lampau, sampaikan mendedahkan. Itulah yang saya kata tadi, antara keindahan yang dilihat dan juga keburukan yang dilihat. Jadi kamu kena ada decision yang betul. Okey. Ketidakmampuan kebanyakan manusia mengubah bentuk badan dan paras rupa membuatkan manusia mencuba pelbagai fashion untuk kecantikan. Jangan kamu anggap fashion ini, kecantikan berpakaian itu hanya untuk orang-orang yang slim saja, yang berpinggang ramping saja. Tidak. Ada desainer-desainer yang khusus mencipta pakaian-pakaian untuk orang yang berisi. Bukan berisi ngedong, tak. Yang agak berisi badan dia, macam ada gemuk-gemuk sikit tu. Ada fashion yang khusus. Jadi bila kita nampak pun nampak sedap sekejap. Sebab itu ialah kekuatan seorang pereka fashion. Mereka yang berfikir siang malam mencari penyelesaian kepada soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian, kecantikan dan sebagainya. Okey, perkembangan teknologi kecantikan seperti pembedahan kosmetik membolehkan manusia mengubah paras rupa dan secara langsung menjadikannya sebagai suatu bentuk fashion terkini. Ramai di sini yang peminat-peminat Korea kan. Negara Korea satu-satunya negara di dunia yang menjadikan industri pembedahan plastik sebagai industri yang sangat popular. Okay. Mereka ada pakar-pakar di sana, ada pakar-pakar pembedahan plastik yang mampu mencantikkan lagi, terutamanya rupa paras. Kalau hidung tu ada kemek sikit, tarik dia sikit, tambah tulang ke pakai, operate tulang dia kasih supaya dia nampak mancung. Kulit yang hitam sikit tu ada lagi teknologi yang boleh memutihkan kulit. Putih ku putih. Tu pernah jadi satu fenomena, putih ku putih oleh Datuk Seri Vidal. Mungkin itu salah satu daripada perkembangan teknologi kosmetik yang boleh membantu mencantikkan lagi. Bila cantik kulit begini-begini, kita boleh sesuaikan pula dengan warna-warna dan desain pakaian. Inilah yang kita dapat dalam dunia sekarang, dalam dunia moden kita. Sekarang menjadi betapa cantik. Jadi kita dalam Islam pun kita suka kepada kecantikan. Tapi ada konotasi-konotasi tertentu lah. Apa kecantikan? Kecantikan dalam Islam. Tidak semestinya wajah yang cantik itu cantik. Tidak.
mungkin budi pekerti, cara berpakaian, cara bertutur, itu semua adalah perkara-perkara yang dianggap cantik. Okey, fungsi pakaian yang ketiga ialah fashion merujuk kepada sesuatu kaum ataupun bangsa. Ini yang paling banyak dibincangkan. Dalam soalan pun selalu keluar nih. Selalu ada keluar tentang kebudayaan kebangsaan, pakaian kebangsaan. Mungkin kita boleh hujahkan berdasarkan kefahaman kita kepada fakta ini. Fashion merujuk kepada cara pemakaian tradisional, tradisi yang berkaitan dengan adat resam dan juga pegangan agama. Okey. Dan di Malaysia ni kita beruntung sebab kita mempunyai pelbagai etnik. Banyak etnik. Di Sabah pun lebih daripada saya rasa ratus etnik di Sabah yang mempunyai identiti tersendiri. Apalagi di seluruh Malaysia, kita ada banyak etnik yang mempunyai identiti sendiri. Terutamanya pengenalan melalui cara berpakaian ataupun fashion pakaian. Orang Melayu caranya berpakaian berbeza fashionnya dengan orang India, dengan orang Cina. Kalau dalam dalam bangsa Melayu tu banyak lagi suku-suku di dalamnya. Ada suku Melayu sendiri, ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Banjar, ya. Itu suku-suku di bawah, banyak, terlalu banyak. Termasuk juga Melayu Brunei, ya. Di Sabah ni pun ada beberapa etnik yang kita kenal pasti. Okey. Seperti Kedazan, Dusun, Murut, Kedayan, Brunei, Bisaya, macam-macam. Ya. Jadi itulah saya kata di Malaysia kita beruntung sebab banyak etnik yang ada di sini. Setiap etnik ini mempunyai kekayaan tradisinya tersendiri. Termasuklah juga fashion pakaian. Setiap suku ada kod pakaiannya. Daripada kain yang dipakai sebagai baju, kain skirtnya, mungkin tudung, mungkin perhiasan kepala, mungkin perhiasan leher, perhiasan gelang tangan, okey, anting-anting, tali pinggang, okey, hiasan gelang kaki, hiasan kasut, semua tu merangkumi satu kod etika berpakaian. Ada kod-kod dia, tak boleh hantam sembarangan. Okey, itu secara tradisi. Kalau orang secara bangsa yang besarnya itu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Melayu dengan baju kurung, dengan baju Melayu, baju Selangor, baju Johor, Teluk Belanga Johor, baju Selangor, baju Melayu Selangor dengan sampingnya, dengan tanjaknya dan macam-macam. Kalau perempuannya ada baju kurung, ada baju Kedah, ada baju Minang, okey. Kalau orang Cinanya terkenal, kalau perempuannya dia terkenal dengan pakaian Cheongsam. Kalau Indianya terkenal dengan sari, kain yang sari yang panjang tu dililit di pinggang dulu, lepas tu dililit lagi di bahu dan sebagainya. Itulah kekayaan masyarakat Malaysia dan kamu bertuah dalam grup kamu ni pun, dalam pelajar-pelajar di sekolah pun, kamu terdiri daripada pelbagai kaum. Itu sebab bila kita buat majlis yang bercirikan tradisi, kita akan nampak keluar semua fashion pakaian tradisi kamu. Dan kamu pun dengan bangganya memakai. Tidak ada pun yang kena tembak. Itulah betapa harmoninya masyarakat kita. Sampai boleh faham, memahami dan menghormati pula